أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami surah Yasin, satu surah yang indah yang sudah pun kita lewati 2 halaman sebelum ini, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Safas. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya, kita bersama dengan rakan-rakan pada hari ini. Betul. Kita terus ceria bersama surah Yasin. Harapnya kalau surah Yasin ini digelar Qalbul Quran, ianya bila kita baca, kita fahami, kita amalkan, ia akan menguatkan lagi semangat kita ya, menguatkan lagi jantung Al-Quran, sehingga kan ia menghidupkan kesihatan masyarakat kita, berteraskan apa yang diseru oleh Allah di dalam surah ini, surah dakwah, surah untuk kita bergerak, bukan sekadar kita duduk statik tidak berbuat apa-apa. Pada hari ini kita ingin ya memulakan majlis kita dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 442. Bermula daripada ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32, kita akan melihat kisah Ashabul Qaryah ya, daripada kisah pemuda sebuah kota ya, dan penurunan azab kepada golongan yang mendustakan para rasul, diikuti pada ayat 33 hingga 40 berkaitan dengan pembuktian daripada depan iaitu berbagai bukti kuasa Allah untuk melaksanakan hari kebangkitan dan yang lainnya. Jadi insya-Allah sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 28 hingga 35 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita menikmati nikmat yang sangat agung Al-Quran Karim, My Quran Time, baca, faham, amal. Moga-moga hari-hari kita semuanya disinari dengan sinaran Al-Quranul Karim, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kebaikan seluruhnya insya-Allah. Surah Yasin, surah yang kita kata dekat dengan umat Islam. Hari ini kita masuk lagi muka surat yang ke-3 surah Yasin, daripada ayat yang ke-28 kita baca hingga 35. Jom sama-sama kita baca dengan Tarannum Bayati ataupun Kurdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم
يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 28 hingga 35 menyambung kepada kisah Ashabul Qaryah di mana seorang pemuda daripada hujung kota mereka ataupun beliau mengingatkan kepada kaumnya untuk mengikut kepada para rasul dan beliau menggunakan perkataan yang amat berhemah ya, selalu meletakkan dirinya pada bahagian kekurangan dan pada akhirnya sahaja diingatkan fasmaun pada ayat yang ke-25. Bila diingatkan begitu mereka rasa tak puas hati, itu memang standard bagi orang-orang yang degil. Dia rasakan bahawa teguran itu adalah untuk menyerang mereka, maka mereka menyerang pemuda ini menggunakan kekerasan, iaitu dipukulnya sehingga individu ataupun pemuda ini, rajul ini syahid dan diizinkan ke syurga. Tetapi masih lagi ya menyatakan qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kaumku kalau mengetahui tentang betapa keampunan Allah, kemuliaan balasan daripada Allah itu amat berbaloi kalau percaya kepada para rasul. Inilah yang kita belajar. Dan pada ayat yang ke-28, dan setelah dia meninggal kami tidak menurunkan suatu pasukan pun, ya, tidak menurunkan satu pasukan pun daripada langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. Allah menyatakan tentang negeri tersebut adalah kacang ataupun kecil, ya, tidak kuat mana pun, walaupun mereka ni degil, ya, walaupun mereka ni menghentam kepada orang-orang yang berbuat baik, tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata Allah tidak akan turunkan jundim minas sama, daripada langit satu batalion untuk menghukum mereka. Kerana apa? Kerana ia adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apakah yang Allah turunkan pada ayat 29? In kanat illa sayhah, satu pekikan sahaja, fa idahum khamidun, mereka akan perlahan-lahan akhirnya meninggal dan hancur, yang boleh dilaksanakan oleh Allah Subhanahu taala. Pelajaran untuk kita sebenarnya dalam keadaan dunia zaman sekarang, kalau ada orang-orang yang memusuhi kepada orang Islam, sebenarnya negeri ataupun negara, sebenarnya mereka itu tidaklah kuat mana pun. Yang penting ialah kita betul-betul committed kepada ajaran Rasul yang kita belajar daripada surah Yasin pada hari ini. Maka pada ayat yang ke-30, ya hasratan 'alal 'ibad, iaitu alangkah besar penyesalan terhadap para hamba. Para hamba akan menyesal sangat apabila sampai di akhirat nanti, ataupun kalau diazab dia sudah menyesal. Kerana apa? Salah satu daripada sebabnya mayatihim mir rasul illa kanu bihi yastahziun. Satu sifat yang menyebabkan orang menyesal, Ustaz, ya, kerana suka memperolok-olokkan kebenaran. Ya, dan pada zaman sekarang ini memperolok tu mungkin kalau dalam surah Saffat nanti kita akan belajar, dia bila ada orang nak berubah ke arah kebaikan, dia akan cakap biar benar kan, biar benar kau nak pakai tudung, biar benar kamu ni nak setiap hari 1 jam baca Quran tadabbur, biar benar, ya. Padahal sebenarnya 604 jam untuk 604 muka surat adalah sesuatu yang kecil berbanding dengan 500,000 jam yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita yang berumur 60 tahun. Tetapi bagi orang yang kufur, mereka menyatakan
biar benar, ya. Maka orang-orang ini akan menyesal, ya, akan menyesal. Mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun, mereka memperolok-olokkan rasul, memperolok-olokkan mesej daripada al-kitab, daripada sunnah, dan merasakan bahawa boleh ke maju dengan Quran, ustaz, ya. Ini perkataan-perkataan yang kita kena berjaga-jaga, dan kalau ada orang yang bercakap begitu, mungkin dia tak faham, kita bertanggungjawab untuk menerangkannya elok-elok. Bukan kita mendoakan kehancuran. Itu kita belajar daripada pemuda hujung kota bila dia menyatakan ya laita qaumi ya'lamun. Dah sampai ke syurga pun masih lagi berkasih sayang kepada kaumnya yang bersifat ganas kepada beliau. Ini spirit, ustaz, ya, akhlak bagi orang yang baca surah Yasin. Tak mungkin pula baca surah Yasin tapi kalau katakan ada anak buat bising dekat surau, dia jerit kepada anak tersebut dengan ayah-ayah ni sekali dijeritnya. Ada beberapa kes yang saya dengar yang AJK ke orang biasa ke, pasal dia kata bahawa saya nak menjaga kesucian rumah Allah. Tapi cara menjaga kesucian dengan menjerit ataupun menengking itu bukan kaedah surah Yasin yang kita boleh belajar daripada halaman 441. Alam yarau kam ahlakna, apakah mereka tidak melihat kepada mereka yang telah dihancurkan sebelum ini, innahum ilaihim la yarji'un, mereka itu tidak akan kembali. Maksudnya banyak tamadun-tamadun sebelum ini yang telah dihancurkan, Madian, daripada Thamud yang kita boleh tengok dalam sejarah, ya, yang dinyatakan dalam al-Quran. Mereka tak ada kembali balik, ustaz. Ya, tak muncul balik semula, dan mana-mana negara, mana-mana negeri yang mula untuk berbuat kufur kepada Allah SWT, kalau Allah nak hancurkan anytime, pada bila-bila masa. Di situlah sebenarnya ayat 32 dan ayat 33, ya, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, penghujung kepada kisah ini Allah membuat kesimpulan, iaitu dan suatu tanda, ataupun ayat 32, dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, ya. Apa maksud di sini? Sebenarnya kita semua, ustaz, ya, kita akan dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita buat, apa yang kita tak buat, apa baik yang kita buat, apa yang tak baik, semuanya muhdarun. Report ataupun laporan itu akan disampaikan, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu taala. Jadi bila kita Mubin sebelum ini kan, Imam Mubin pada ayat yang ke-12 kita baca sebelum ini, dia panjang, ya, senarai yang kita buat. Yang baik tu kira okeylah, ustaz. Kan, tengok baik baca Quran, my Quran time pada hari muka surat apa 442, itu yang kita doakan. Tapi ada satu lagi yang menakutkan. Kalau katakan ada dosa-dosa yang kita buat 20-30 tahun yang lepas, itu juga akan dihadirkan, ya. Jadi apakah yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat ialah kita kena banyak-banyak istighfar, kita banyak-banyak kena membanyakkan kebaikan. Itu yang kita belajar dalam surah Hud, innal hasanat yudhibnas sayiat. Banyakkan buat kebaikan. Ada orang yang bila dia dah banyak buat dosa, kesilapan, saatnya dia putus asa. Dia putus asa dan dia rasa macam saya ni tak layak kot untuk saya buat kebaikan, pasal saya ni jahat. Itu bukan kaedah berfikir di dalam al-Quran. Buat baik sebanyak mungkin untuk menghancurkan, ya, untuk Allah mengampunkan sayyiat dalam kehidupan kita, dan salah satunya adalah dengan kita mengikut Rasul, menyampaikan mesej kebaikan kepada masyarakat. Mungkin orang cakap alah kau dulu lebih kurang je, Ustaz, ya, kau dulu pelesit ke apalah istilah yang digunakan, tapi tak apa, ya, yang penting saya nak membanyakkan kebaikan. Moga bila muhdarun nanti tengok senarai Allah dah padamkan untuk diri saya. Ayat 33 Allah berpindah. Kalau ayat 1 hingga 12 bercakap tentang pembuktian daripada atas, wal Quranil Hakim, mesej daripada langit. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-33 pasal sejarah daripada belakang benda yang telah berlaku. Ayat yang ke-33 bermula pembuktian daripada depan, melalui sains, melalui observation, pemerhatian di alam maya pada ini, bagaimana itu juga menjadi bukti kepada kebenaran dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi ayat 33, memulakan bahagian ketiga dalam surah Yasin, pembuktian atas daripada al-Quran, pembuktian 2 daripada sejarah benda yang dah berlaku, dan pembuktian di hadapan melihat kepada kebesaran Allah dalam alam ini. Ayat 33. Ada 3 pembuktian, Ustaz. Ya. Baik, kita nak baca ayat 33, kita tengok ayat 32. Kita semua akan kembali kepada Allah, semua akan hadir menghadap Allah, bukanlah datang tu melenggang-lenggang, tapi kita datang bawa kitab amalan kita masing-masing, dan kita tak tahu dosa dengan pahala kita yang mana yang banyak. Kita mengharapkan rahmat Allah, tapi kita dekat dunia ni lah yang kita berusaha. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita, dan Allah Taala sentiasa berikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang inginkan kebaikan, insya-Allah.
Ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Sadaqallah. Surah Al-Nazim. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Ini satu kebesaran Allah suruh kita perhatikan. Bumi tandus, kemudian Allah hidupkan dengannya, ya, bila air turun hujan maka akan tumbuhlah daripadanya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan habba. Nasi itu Ustaz ya. Kalau nasi lemak ke roti yang tuan-tuan makan pada hari ini, asalnya itu daripada tanah tandus, tetapi bila turun hujan maka ianya menjadi manfaat kepada dunia. Ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan. Ya, bila kita melihat kepada Rasul itu menyampaikan Quran, wahyu daripada atas turunnya wahyu, dia akan sampai kepada hati-hati yang tandus. Walaupun kita rasa orang ni degil, orang ni buat dosa, banyak buat syirik, banyak buat kesilapan, tetapi Quran ini powerful. Kerana apa? Kerana dia akan menghidupkan hati-hati yang mati dan akhirnya mengeluarkan apa? Bukan mengeluarkan nasi Ustaz ya, mengeluarkan amalan-amalan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang kita boleh belajar bila kita tengok nasi kita tu, dapat manfaat daripada tanah tandus, dapat hujan. Bila kita dapat Quran sampai pada hati yang degil, dia sebenarnya pasti Allah akan hidupkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kesan bila kita melaksanakan kempen memastikan Quran ini diturunkan, ya, di peringkat pejabat, di dalam rumah kita. Quran itu dibiasakan kerana ia akan menghasilkan orang-orang yang bermanfaat seperti tanah tandus akhirnya mengeluarkan biji-bijian yang dimakan oleh dunia. Dan seterusnya pada ayat 34, ya, waja'alna fiha jannat, dan kami jadikan daripadanya kebun-kebun, dan min nakhil, daripada kurma, daripada anggur, wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan daripadanya mata air Ustaz. Ya. Itu kita boleh tengok, okey, saya nampak air turun jadi kebun-kebun. Tadi satu pokok, ya, tapi akhirnya jadi kebun dan kemudian jadi mata air. Apa kesannya kalau kita lihat apa pokok yang ada ini dengan al-Quran yang turun pada hati kita? Kesannya ialah apa? Kesannya ialah hati kita ini ada taman Ustaz. Ada taman, ada kebun, sehingga kan dia sentiasa menghasilkan buah-buah ranum fi kull hin pada surah Ibrahim. Kerana apa? Kerana Quran itu menghidupkan hatinya, menghasilkan pokok-pokok yang memberi buah pada setiap masa, bukan hanya pada waktu Ramadan sahaja baiknya, tapi pada kullahin, pada setiap masa. Dan lebih daripada itu, ada yang wafajjarna fiha minal uyun. Air turun, dia tak jadi pokok tapi jadi mata air Ustaz. Dia jadi orang yang hafaz Quran, dia jadi orang yang menyampaikan Quran, dia memberi air kepada orang-orang lain, sehingga kan orang lain bila dengar Ustaz Tir, dengar bacaannya, dia rasa sejuk. Ini adalah cara bagaimana bila kita membaca surah Yasin, Allah suruh kita tengok alam ini, dan itu adalah bagaimana wahyu daripada langit, ya, kalau air daripada langit, wahyu daripada langit itu memberi manfaat kepada manusia. Dan itu perjuangan yang perlu kita gerakkan. Itu sebabnya nama surah Yasin ini adalah Qalbul Quran. Dia menyebabkan kita nak berdakwah, memastikan Quran ini sampai ke dalam hati-hati masyarakat, diisi dengan Al-Quran. Ayat 35 yang kita baca akhir tadi, liyakulu min samarih, ya, mereka makan daripada buahnya, wama amilatu aidihim. Ada dua terjemahan, satu adalah apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka, dan apa yang tidak mereka usahakan dengan tangan mereka. Kita makan buah oren Ustaz ya, buah apple ke, kita usahakan tu pasal kita tanam, kalau kita tanamlah, kan, kadang-kadang pasal kita beli je. Tapi wama amilatu aidihim, pasal kita tak pun usahakan, pasal orang lain yang tanam, kita dapat makan. Satu. Yang keduanya ialah kita tak pun kawal macam mana buah apple tu jadi. Kan, kita tak ada pula bila kita tanam, kita pastikan bentuk dia mesti bulat, ada sedikit bahagian yang lekuknya untuk dia punya tangkainya, tak ada. Wama amilatu aidihim. Jadi segala vitamin, segala kecantikan buah-buah yang ada enak dimakan, Allah kata afala yashkurun.
ya. Kalau katakan dah dapat manfaat daripada sini, mengapa tidak bersyukur pada Allah? Dan bila seseorang itu ambil pelajaran dalam kehidupan kita, bila kita ada al-Quran, kita tak tahu macam mana Quran akan membentuk kita. Tetapi yang pastinya Quran akan menjadikan kita lebih manis daripada apple, lebih manis daripada buah-buah ranum yang kita makan selama ini, Ustaz, ya. Jadi ini cara memerhati kita pada ayat-ayat Allah, kerana ia ada kaitan dengan surah dakwah, membawa kepada perkataan pilihan kita. Hari ini kita saksikan Jundun, ya, tentera, 29 kali disebut di dalam al-Quran, dan Allah nyatakan pada ayat 28 sebentar tadi, Allah kata bahawa Allah tidak akan turunkan tentera daripada langit untuk menghancurkan sebuah negeri. Kerana apa? Kerana ia amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan saihah. Nak ceritanya bahawa kita ni amat lemah, jangan kita melawan Tuhan, tetapi kita terus bersyukur, menghambakan diri dan menyampaikan mesej kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan tidak pula dapat malam untuk mendahului siang. Masing-masing beredar pada garisan pengedarannya. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan yasbahun, ada berkaitan dengan yasbahu sabaha, berenang, dan insya-Allah selepas inilah yang akan kita dengar kupasan ayat terakhir bagi muka surat 442, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala memperkenalkan dirinya melalui penciptaannya yang sangat hebat, bahkan dibuktikan sebagaimana kata Ustaz Fas, dengan sains, sejarah dibuktikan bagaimana kewujudan ini. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Kita ambil sedikit tajwid pada hari ini, fokus pada ayat yang ke-38, hujung ayat 38 berkenaan dengan hukum qalqalah. Ayat 38, zalika taqdirul azizil alim. Sahabat-sahabat di Facebook boleh jawablah. Sempurnakan hukum qalqalah. Qalqalah apa dekat sini? Qalqalah apa dekat sini? Adakah qalqalah sughra, paling kecil, ataupun pertengahan, wusta, ataupun paling kuat, kubra? Mungkin boleh jawab di ruangan komen. Qalqalah apa? Sengaja ditulis qalqalah, tak tahu qalqalah apa. So cara bacaan ni ialah qalqalah ini, jangan kita pantulkan qalqalah yang berada di tengah-tengah ayat ataupun di tengah-tengah perkataan ini dengan lantungan yang kuat, kerana dia adalah qalqalah yang sughra, yang paling kecil. Zalika taqdi, zalika taqdi, taqdi. Jangan kita baca zalika taqdirul, jangan baca begitu, kerana dia adalah qalqalah yang sughra, yang paling ringan. Jangan kita beratkan sangat, ataupun menipiskan qaf itu. Zalika taqdi, tak boleh taqa, taqa, taqa. Zalika taqdi. Tengok zaman dia punya masa dia antara ta, qalqalah, dan kita ambil huruf selepas tu dal yang berbaris di bawah. Taqdi, taqdi, taqdi. Zalika taqdiru. 1 2 mula. Zalika taqdirul azizil alim. Itu adalah qalqalah sughra. Tahniah kepada sahabat-sahabat yang jawab di Facebook, yang jawab dengan betul, semua betul belaka insya-Allah. Jadi
kepada pemenang hadiahnya kita tengok nanti insya-Allah pantun daripada Safas di hujung nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir ya untuk qalqalah surah sebentar tadi ya dalam ayat yang ke 38 ya yang kita akan baca sebentar lagi, dan ini adalah semuanya pembuktian daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan alam. Kita tengok alam, kita belajar sains, kita belajar kejuruteraan ataupun perubatan, ia membawa kita kepada menghargai Quran, menghargai ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara fikir yang dibawakan oleh Al-Quran, dan kita nak menyambung pada ayat 36 hingga 40. Bagaimana lagi Allah menerangkan kepada kita agar kita dapat menghargai kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 36 hingga 40 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, jom sama-sama kita baca bahagian terakhir muka surat 442 ini daripada ayat yang 36 hingga ayat 40. Nahwan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 36 hingga 40. Allah menyatakan, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, ya, baik daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan daripada diri mereka sendiri, daripada manusia, maupun daripada apa yang tidak mereka ketahui. Bila kita melihat pada perkataan subhana itu Ustaz ya, sebenarnya bila kita tengok sesuatu yang mengagumkan, kita bukan sekadar kita cakap wow hebatnya, bukan begitu kan. Kita tengok Apple, kita tengok pelbagai perkara yang ada. Pasal Apple itu sendiri pun sebenarnya ada kaitan dengan pasangan. Debunga jantan dan betina bertemu dan akhirnya menghasilkan Apple dengan izin daripada Allah. Jadi bila kita tengok kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menemukan debunga jantan betina dengan angin, maka kita tahu bahawa daripada air dan kemudian dibangunkan ataupun ditumbuhkan tumbuhan itu, dan jantan betina bertemu debunganya dan akhirnya melahirkan buah yang ranum yang memberi manfaat kepada masyarakat. Dan inilah yang berlaku bila kita membaca al-Quran, ya, wahyu daripada langit ini dia akan menghidupkan bagaimana mekanismenya kita tidak tahu, ya. Ini semuanya formula daripada Allah. Dan siapakah yang hebat? Allah. Maka ucapan kita apa? Subhanallazi, maha suci Allah yang menciptakan azwaj, menciptakan pasangan daripada semua perkara. Kalau kita belajar kimia, kita belajar sains Ustaz, dia ada positif, negatif, tentang neuron ke ataupun neutron, apalah istilah-istilah itu semua itu bagi tahap mikro, tahap kecil. Bila pergi kepada diri kita, kita ada lelaki, perempuan, suami, isteri, dan kemudian kita bercakap tentang ada siang, malam, dan ada benda-benda wa mimma la ya'lamun, pasangan-pasangan yang kita tak kenal. Tetapi ianya kalau kita makin lagi mengkaji ilmu, kita bercakap tentang quark,
istilah yang ditemui dalam fizik contohnya, ada lagi istilah-istilah yang menyebabkan kita terpana bahawa subhanallah, ini adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak ada pasangan siapa? Allah. Itu sebenarnya bila Allah tengok pasangan laki perempuan, dan ada yang tanya, saya ni belum berkahwin ustaz, kan, macam mana saya nak tahu pasangan saya? Pasangan itu kalau katakan amalnya soleh, selalu tasbih, maka kalau tak berjumpa pasangan di sini, jumpa di syurga. Allah. Ini ada diskusi ulama tentang perkara ini. Kalau katakan dia ada pasangan yang soleh, tak soleh, ataupun ada banyak pasangan, dia akan bertemu dengan siapa di syurga itu. Tetapi bagi yang belum bertemu, kerana committed dengan surah Yasin, menyampaikan dakwah, don't worry, pasal Allah dah cakap semua benda ada pasangan. Yang tak ada pasangan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita confirm lah ustaz, ya, jangan pula kita bimbang manalah saya punya isteri ke suami ke, kan, tak jumpa-jumpa. Yang lebih tepat adalah kita cuba untuk menyampaikan mesej kebenaran. Allah akan berikan pasangan yang terbaik bila kita sampai di akhirat nanti. Ayat 37, wa ayatun, ya, satu lagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memasukkan siang ke dalam malam ke dalam siang, dan juga fa idzahum muslimun, dan kesannya ialah mereka gelap. Mereka gelap. Ini nak ceritanya ialah bagaimana perubahan dalam setiap hari kita, ada malam, ada siang, dan semuanya smooth sahaja, lancar saja dibuat oleh Allah. Perkataan naslahu itu seperti kalau kita sembelih kambing misalnya, kita siat dia punya kulit itu namanya salakha. Jadi sebenarnya Allah menyiat malam siang itu, dia sikit kita kadang-kadang tak perasan. Apa pelajarannya? Satu, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lebih daripada itu, bila kita dapat al-Quran, sebenarnya mula-mula kita dalam kegelapan, Allah akan siat kegelapan yang ada dalam diri kita, akhirnya jadi terang benderang ustaz hati kita dengan al-Quran. Ini kesan bila kita berdakwah, ya, bila kita mengajak orang kepada mesej daripada Rasul yang disumpah pada awal surah Yasin, iaitu innaka laminal mursalin. Seterusnya ayat yang ke-38 kita nak baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Allah bercerita tentang matahari. Apa pelajaran matahari dan apa kaitan dengan Quran? Tuan-tuan boleh tulis dekat ruang komen juga, ya. Nanti kalau tepat nanti ada pantun lah Ustaz, ya. Kalau tak tepat tak ada pantun. Tapi kita baca dulu ayat 38 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Rupanya berpasang-pasangan ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri, puji dengan tasbih, puji dengan tahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat Nabi pernah sebut satu hadis, inni qad ruziktu hubbaha, aku direzekikan untuk mencintainya. Nabi khitab ataupun Nabi bercakap tentang Khadijah, isteri Nabi yang telah pergi ketika itu. Aku direzekikan untuk menyayangi, mencintainya. Maknanya Islam ni kadang-kadang orang nampak bukanlah maksud dia tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Maksud dia cinta dan sayang itu juga punya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz bila cakap tentang pasangan tadi Ustaz, dia ada ekstra lagi bercakap tentang subhanallazi tu, iaitu apa? Kalau katakan ada orang tu dia orang Perak, membesar dekat Johor, kan, kita tadi cerita sebelum ni, bertemu dengan orang Sabah yang duduk dekat Penang, jumpa kat US dan kahwin dekat Malaysia, kan. Sebenarnya semua pengaturan itu adalah amat sukar kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang sama mudah sahaja menyusun pasangan-pasangan yang ada. Kalau kita ingin bertemu di syurga, kena banyak bertasbih kepada Allah. Insya-Allah, hebatnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Surahul Azim. Dan matahari beredar di tempat beredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Pendek saja ayat ini, tapi mari kita perhatikan apakah yang istimewa pada ayat ini. Dan matahari Allah meletakkan sebagai satu kebesaran Allah, beredar. Tajri ini berlari lah Ustaz, ya, beredar dengan laju. Kalau kita belajar sains memang amat laju.
amat laju yang menyebabkan tarikan graviti. Limustaqarril laha, tetapi dia ada qarar, ya, dia punya tempat orbitnya. Dia bukan main selamba begitu sahaja, dia ada tempatnya itu. Jadi apakah poinnya? Bahawa matahari yang sehebat-hebat itu pun dia ada ikut peraturan. Dan Allah menyatakan zalika taqdirul azizil alim, ya. Salah satu komentar daripada Ibnu Ashur, dia menyatakan mengapa dihujungkan dengan al azizil alim, kerana matahari ini besar yang menguruskan al aziz, tetapi dia bukan sekadar yang berkuasa, tetapi juga mesti tepat, ya. Kalau pukul 7:17 itu matahari naik, 7:30 matahari turun. Matahari itu berapa sentimeter, berapa kedekatan dengan bumi, semua itu diukur dan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya kalau tidak diuruskan dengan ilmu yang benar, apa jadi? Kita mungkin hari ini terbakar, ya, kerana matahari terlampau dekat dengan bumi, ataupun kalau matahari jauh daripada bumi pasal tidak ada ikut qarar dia punya tempat dia orbit, maka kesannya kita mungkin akan menjadi ais, ya, kerana kurang cahaya di atas muka bumi ini. Ini penting untuk kita memahami betapa pentingnya matahari. Satu lagi objek yang kita boleh perhatikan setiap hari namanya adalah bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, iaitu dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga ia sampai tempat peredaran yang terakhir, maka kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi bulan sabit ustaz, ya. Bulan sabit dan bulan purnama. Jadi bila kita lihat kepada matahari dan bulan ini, bercakap tentang rasul dan pengikutnya, rasul dikaitkan dengan matahari ustaz. Dia sentiasa bercahaya Allah, dengan wahyu daripada Quran yang diberikan oleh Allah SWT, sentiasa berdisiplin, dan Allah Al-Aziz Al-Alim yang menguruskan rasul. Tetapi kita ini seperti bulan ustaz. Ya. Kita ni tak ada cahaya, kita pantulkan saja cahaya daripada nabi yang bawakan Quran yang kita baca sekarang ini. Ya. Ustaz baca pun kita ambil sumbernya daripada nabi. Jadi kalau bulan ini dia bukan setiap masanya purnama ustaz. Ada masa dia macam bulan sabit, kan? Ada masa macam bulan purnama penuh, pantulkan 100% kepada ajaran Rasul daripada Quran. Ada masanya umat Islam ini seperti bulan sabit, ya, yang sebahagiannya saja bercahaya, yang lainnya tak bercahaya. Tak faham surah Saffat, tak faham surah Az-Zariyat, tak amalkan surah Ibrahim contohnya. Tetapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tahu bahawa makin kita melakukan dakwah, maka kita akan jadi bulan purnama ustaz. Bila jalan bulan purnama, kita ni 100% memantulkan cahaya daripada matahari, maka teranglah alam ini, maka kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada umat Islam suatu hari nanti. Ayat 40 sebagai satu penekanan kepada kita, kita kena buat tugas kita yang sepatutnya. Jangan cuba nak jadi matahari, jangan cuba nak jadi bulan. Ayat 40 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarannya. Allah menceritakan tadi tentang matahari sumber cahayanya, dan bulan ini memantulkan cahaya ustaz, ya. Kita ni memantulkan saja apa ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan umat akan menjadi bulan purnama yang indah, dan pada waktu itu kemenangan Allah berikan. Dan Allah menyatakan pada ayat 40, la syamsu yang barilaha, ya, matahari tidak kejar kepada qamar, kepada bulan. Maksudnya tak ada pula matahari kata tak puas hatilah, saya ni asyik panas kat waktu siang je, saya nak jadi bulan. Bulan pula kata saya nak jadi
nak jadi matahari. Tidak. Ya, masing-masing melaksanakan fungsi sama macam kita. Nabi melaksanakan fungsi, umat melaksanakan fungsi kita. Kalau katakan ada yang Ustaz Tirmizi baca Quran, saya tadabbur, kita melaksanakan fungsi. Ya. Kalau kita nak belajar, okey, tetapi jangan pula kita nak cuba jadi orang lain. Ya, masing-masing ada cara untuk melaksanakan dakwah dalam hidup. Ada yang dengan menulis, ada yang dengan mendidik anak dekat rumah, ada yang bekerja di tempat kerja, ada yang memimpin negara. Masing-masing melakukan fungsi masing-masing, jangan untuk jadi orang lain. Dan matahari malam tidak mendahului siang. Ya. Kena ikut masa. Kena ikut masa. Kita nak belajar ni pun Ustaz ya, satu muka surat, kena ikut fasa. Ya, kerana lepas dah siang itu malam, lepas dah malam tu siang. Kalau kita sakit pun Ustaz ya, kalau kita tunggu beberapa hari kita tidur tu, insya-Allah lepas tu akan sihat. Kalau kita ni sakit dengan Quran, kurang dengan Quran, tapi kalau kita terus ambil masa sedikit demi sedikit, lambat laun apa jadi pada diri kita tuan-tuan? Kita akan sihat dengan isi daripada Quran. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua itu beredar pada orbit, ya. Yasbahun ini Ustaz cakap tadi Ustaz kan? Yasbahun daripada perkataan berenang. Ya. Yeah. Sabaha. Mengapa? Kerana berdakwah ini melaksanakan fungsi masing-masing. Ibu nak basuh kain, nak uruskan anak dekat rumah ataupun kerja ataupun macam-macam tugas kita Ustaz ya. Dia seperti berenang. Berenang 5 meter tu okey. Tapi cuba bayangkan 100 200 meter, dia letih kerana kita adalah makhluk yang tidak letih, yang tidak bermasalah untuk menguruskan perkara ini. Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi di situ perkataan subhanallah ada kaitan dengan yasbahun. Pasal kita memang akan cepat letih, ya. Tetapi kalau kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ajak orang bertasbih banyak kepada Allah, kita akhirnya dapat buat fungsi masing-masing. Jangan kacau bahagian orang lain, dan insya-Allah Islam akan naik, akan menang di akhir nanti insya-Allah. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, yakin bahawa Allah berkuasa menghancurkan musuh dengan mudah, ya. Yang kedua, perhatikan alam untuk menghargai hari akhirat. Yang ketiga, makin bersyukur dengan segala nikmat Allah berikan dengan kita mengajak manusia kepada Allah, iaitu dakwah. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kami semua dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, sahabat-sahabat kami yang sakit di kalangan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah pergi meninggalkan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Allahumma arham amwatana bil Quran. Ya Allah, rahmatilah orang yang pergi meninggalkan kami dengan Al-Quran. Allahumma shfi mardana warham mautana ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini Ustaz ya. Lepas kita membaca surah Yasin, harapnya kita akan makin lagi faham surah Yasin. Yang saban minggu mungkin membacanya di masjid, agar imam-imam boleh terangkan sedikit pada mereka yang tak ikut My Quran Time. Dan sumbangan tuan-tuan kepada tabung gerakan Al-Quran adalah untuk kita menggerakkan Al-Quran ini. Bila ia digerakkan, ia pasti akan menghidupkan hati-hati yang tandus. Kita akan terkejut bahawa rupa-rupanya selepas itu bulan jadi purnama, amat indah akhlak-akhlak orang Islam dengan panduan Al-Quran. Kunang-kunang bercahaya terbang di Sabah, nampak terang terus menyusup. Hargai Quran, kuatkan dakwah agar masyarakat sihat dan hidup. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allah